Jadi kalau misal kata korang pakai gearbox auto, korang jangan buat macam ni. Jadi kalau korang punya kereta, jangan buat macam ni. Kalau misal kata pomen nak bypass macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Okey sahabat-sahabat, selamat pagi. Okey, hari ni aku nak sharekan dengan korang semua. Ada satu Iswara. Iswara ni owner kasih tahu kereta dia start boleh hidup, tak ada masalah. Jadi bila owner ni nak jalan, masuk gear, tekan minyak dekat situ je kereta ni tak mau jalan. Jadi owner ni dia call aku. Jadi sekarang ni aku datang dekat area Subang ni. Owner ni pergi makan, tapi lepas pergi makan, owner ni nak jalan, masuk gear, kereta tak nak jalan. Jadi kita tengok apa masalah kereta ni. Jadi sekarang ni aku tengah tunggu owner ni. Mana owner ni pergi ni? Jadi kita tengok apa masalah kereta ni. Proton Iswara Auto, Iswara Aerobag. Kereta masuk gear tak boleh jalan Dia ada problem sikit lah. Okey, tak apa. Dia macam ada kalau bukan dia ada ini. Oh, mula-mula dia nak jadi macam tu lah. Sekarang? Inilah bang, mungkin dia problem. Okey bos. Saya cek dulu Okey, kita cek dulu kereta ni apa masalah dia. Ini dekat tepi jalan, bising sikit ni. Kita test dulu tengok. Okey, kita start. Kereta start boleh tapi dia punya RPM pun tak jalan dah. Okey, tak apa. Kita masuk gear tengok. Okey, kita cuba rem tengok. Tak mau jalan Masa kita masuk di mula-mula tadi, dia ada sentap sikit lah. Lepas tu bila kita tekan minyak, dia duduk dekat sini je Bila kita tekan minyak, kereta ni duduk dekat sini je, dia tak mau jalan. Jadi kereta ni tak ada masalah dengan start lah. Makna kereta ni dia boleh start, boleh hidup. Kita rem minyak pun sedap je Jadi bila kita masuk gear, kita tekan minyak, kereta ni dekat sini je, dia tak nak pergi. Bila kita rem minyak, macam ni je jadi dia. Cuba kita masuk R tengok. Masuk 2 R. Okey, kita tarik 2. Pun tak mau semua tak mau R tak jalan, D tak jalan, 2 tak jalan, L tak jalan. Okey, kita cuba cek dulu apa masalah Iswara ni Jadi kalau misal kata terjadi masalah yang macam ni dekat kereta kita biasanya auto lah. Jadi auto ni macam kes yang macam ni, bila dia masuk gear, bila dia engage dekat D, R, D2 ke L ke, semua tak jalan Kereta tu duduk je kat situ. Bila kita tekan minyak, dia dekat situ je, dia tak berjalan. Jadi kalau misal kata terjadi masalah yang macam ni, dia biasanya
ada beberapa sebab lah yang dia boleh jadi masalah yang macam ni. Kita tengok daripada basic lah, kita check daripada basic dulu. Kita check dulu minyak gearbox cukup tak cukup, minyak gearbox ada ke tak ada. Lepas tu kemungkinan besar dia ada masalah juga dekat gearbox tu sendiri. Dekat gearbox tu sendiri, komponen dekat gearbox tu. Macam Ishwara ni dia punya auto dia basic dia tak ada banyak, dia tak ada sensor-sensor dekat atas gearbox, dia tak ada solenoid. Dia cuma ada dekat sebelah dalam dekat sebelah dalam gearbox. Dia punya valve body. Kita tengok daripada basic sampai complicated punya gearbox lah. Jadi untuk Ishwara ni dia punya gearbox auto dia basic lah, basic. Jadi dia tak ada banyak elektronik yang connect dekat gearbox tu. Jadi salah satu dia pun kemungkinan besar dia punya drive shaft Dia punya drive shaft yang masuk dekat dalam gearbox, dia ada dua bahagian drive shaft ni. Satu dekat sebelah luar. Sebelah luar tu kita panggil dia CV joint lah. Yang CV joint tu biasanya dia sambung dengan knuckle, dengan tayar kita Sekarang ni dekat sebelah dalam tu dia ada satu inboard, kita panggil inboard. Dekat luar kita panggil dia outboard ataupun CV joint. Yang dekat sebelah dalam tu yang sambung masuk dekat dalam gearbox. Jadi housing inboard tu dia ada 3 bearing yang duduk dekat dalam inboard tu. Jadi kalau misal kata bearing tu pecah, dia boleh jadi kita masuk gear, kereta dia still duduk dekat tempat dia. Bila kita tekan minyak pun dia tak nak gerak sebab pinion gear yang daripada dalam gearbox tu yang dia transferkan dia transferkan power dekat drive shaft tu. Drive shaft tu tak boleh nak pusing. Inboard tu dia pusing, housing dia pusing, tapi connection dia daripada batang drive shaft tu, dia ada bearing yang sambung dekat batang drive shaft tu. Bearing tu dia dah habis, dia tak boleh nak grip dekat rumah drive shaft tu. Jadi gearbox berfungsi, tapi dia tak dapat nak memusingkan drive shaft tu untuk memusingkan tayar. Jadi itu salah satu sebab dia lah. Jadi kalau misal kata masalah drive shaft tu, kita boleh dengar dia bunyi bising. Bila kita tekan minyak, dia dengar bunyi. Dia dengar bunyi macam kurrrr, bunyi knocking. Kurrrr. Tapi kereta tak nak jalan. Pasal dia dah berpusing dekat dalam inboard tu saja. Inboard tu, rumah tu tak dapat nak memusingkan bearing yang duduk dekat batang drive shaft tu. Jadi tak apa, kereta ni kita cuba tengok dulu paling basic minyak gearbox dia. Ada ke tak ada minyak gearbox dia? Okey, Man, kita cek dulu minyak gearbox dia. Ada ke tak ada minyak gearbox Ishwara ni. Takut kering je minyak gearbox Ishwara ni. Kalau kita tengok daripada sini, dia punya minyak gearbox ada banyak leaking dekat bawah tu kita tengok. Kalau korang nampak ada banyak basah-basah dekat situ dia punya minyak gearbox tu. Jadi yang aku nampak dekat sini, dia ada 2 hose yang masuk dekat radiator, tu untuk cooling sistem minyak gearbox tu. Dia macam ada bocor banyak dekat connection dia tu. Okey, kita cuba tengok dia punya minyak gearbox dulu. Kita check minyak gearbox dia. Kalau kita tengok dekat sini, minyak gearbox dia kering tak ada langsung minyak dekat dipstick dia ni. Okeylah, kita ada agak lah kemungkinan besar minyak gearbox dia tak ada dalam ni. Jadi macam gearbox auto ni, dia jalan hidrolik Jadi hidrolik tu yang menggerakkan komponen-komponen dekat dalam gearbox tu. Jadi kalau macam ni minyak tak ada, macam mana top converter yang ada dekat dalam gearbox tu, punya pump dekat dalam tu untuk pump minyak, dia tak ada minyak untuk bagi pressure dekat valve body, dekat mana-mana komponen dalam gearbox tu lah. Jadi gearbox ni tak boleh nak berfungsi sebab tak ada hidrolik. Minyak tak ada, hidrolik tak ada. Jadi tak ada benda yang dapat menggerakkan dia. Jadi kalau misal kata gearbox auto ni, kalau misal kata minyak tak ada, kita masuk gear memang dia tak jalan sebab dia digerakkan dengan minyak. Jadi kalau minyak gearbox untuk manual, kalau misal kata minyak gearbox untuk manual kering,
kita masih boleh masuk gear, masih jalan lagi sebab dia manual Jadi sekarang ni kemungkinan besar dia punya minyak gearbox dah kering. Jadi kita cuba tambah minyak gearbox. Jadi salah satu korang tengok dekat sini gearbox ni auto. Biasa gearbox auto ni dia ada dua nozzle yang keluar daripada gearbox auto ni untuk masuk dengan keluar, masuk dengan keluar untuk cooling system. Cooling system untuk minyak gearbox. Jadi dia akan masuk dekat radiator, bawah radiator tu. Jadi minyak tu akan disejukkan oleh air ataupun dengan angin. Okey, lepas tu bila dia dah kurang panas, dia akan masuk balik dekat dalam gearbox tu. Dia ada dua hose Tapi kalau kita tengok dekat sini, owner ni tak tahulah bengkel mana dah modified. Dia tak ada dua hose keluar pergi kat radiator. Sebab kalau kita tengok radiator dia ni, dia pakai untuk manual punya dia bukan auto punya. Jadi dia tak ada dua nozzle yang keluar daripada radiator tu untuk disambungkan dengan dua hose untuk masuk ke dalam gearbox. Patutlah dia bypass cooling hose ni. Jadi kalau misal kata korang pakai gearbox auto, korang jangan buat macam ni Korang kena buat satu cooling system untuk gearbox ni. Kalau misal kata korang tak nak masuk dekat dalam radiator, keluar masuk dalam radiator untuk sistem penyejukan minyak gearbox tu, kita kena cari alternatif lain. Mungkin kita kena pasang cooler, satu cooler untuk gearbox tu. Gearbox tu masuk dekat dalam cooler, satu komponen dia ada banyak jenis Dia macam kalau kita tengok yang memang ada macam Saga FLX, dia memang dah built in. Dia ada satu cooler dekat depan. Dia tak masuk dekat dalam radiator. Dia ada satu cooler khas untuk minyak gearbox. Jadi kita boleh buat cara macam tu, ataupun ikut yang asal yang asal dia masuk dalam radiator, dia akan keluar balik. Bila minyak tu dah kurang panas, dia akan keluar balik masuk dekat dalam gearbox. Jadi kalau korang punya kereta, jangan buat macam ni Kalau misal kata Pomen nak bypass macam ni, sementara okeylah sementara okeylah. Mungkin hose tu bocor ke apa korang nak bypass untuk kereta ni sampai kat workshop saja, tak apa. Tapi jangan buat macam ni jangan buat macam ni. Boleh merosakkan korang punya gearbox. Korang punya clutch dekat dalam tu boleh bakar, o-ring dekat dalam tu semua boleh rosak. Jadi jaga Okey, tak apa. Sekarang ni kita cuba masukkan minyak gearbox dulu. Nasib aku standby minyak gearbox dengan corong ni. Yalah, benda paling basic ni benda paling basic Bising sikit hari ni sebab dekat tepi jalan ni. Bunyi kereta lalu lalang dekat depan ni, bising. Okey, kita dah tuang minyak gearbox tu. Kita cuba check tengok. Okey, lebih kurang dalam 2 botol yang pakai. Aku top up tadi 2 botol untuk Iswara ni. Jadi dia dah hampir kering tu. Okey, kita test dulu tengok. Kita masuk gear, kita tengok boleh jalan ke tak boleh jalan. Okey, kita start. Okey, kita masuk gear, tengok. Okey, gear reverse Okey, boleh jalan dah kereta ni. Okey, sahabat-sahabat, boleh jalan dah kereta ni Jadi masalah untuk kereta ni sebenarnya dia punya minyak gearbox je kering. Jadi kalau misal kata perkara benda yang macam ni terjadi pada kereta korang, kalau kereta korang auto, korang jangan panik dulu. Korang cuba cek minyak gearbox dulu. Cuba cek minyak gearbox. Ada ke tak ada minyak gearbox korang.
Kalau misal kata minyak gearbox korang kering, korang boleh beli minyak gearbox, korang boleh top up dulu, lepas tu korang tengoklah ada bocor banyak ke tak ada. Kalau misal kata bocor banyak, korang belilah lebih minyak gearbox tu untuk korang drive pergi bawa dekat workshop. Ataupun kalau misal kata korang takut, kena pakai tow truck lah. Tapi ikut pada korang lah. Kalau misal kata terjadi masalah yang macam ni, korang boleh top up dulu minyak gearbox, jalan pergi workshop. Okey sahabat-sahabat, siap dah suara ni, kereta pun dah boleh jalan. Jadi kereta ni nanti aku suruh owner bawa pergi workshop lah. Jadi kalau misal kata tengok dia punya punca bocor dia tu keluar daripada cooling hose, yang ada 2 hose tu yang masuk dekat dalam radiator. Tapi untuk kereta ni dia tak pakai masuk dalam radiator, dia dah bypass. Dia bypass. Jadi sekarang ni nanti aku kasih tahu owner, kalau misal kata owner ni nak buat, kita kena masukkan balik lah dekat dalam radiator untuk masuk balik dalam radiator untuk sejukkan minyak gearbox tu. Okey sahabat-sahabat, untuk perkongsian hari ni aku rasa setakat tu saja. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa subscribe, like, comment and share, and jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas untuk video-video akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.